Okay, hai, Assalamualaikum korang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam, Madam. Jangan panggil madam. Kita ada senior korang, senior 3. Okay, sorry ya sebab lambat masuk. Ada masalah teknikal sikit tadi. So, boleh start terus Boleh. Boleh. Okay, kejap Okay, nampak tak dekat present ni? Nampak. So this is the summary of chapter 1 thermodynamics. Okay, lupa nak kenalkan diri. Okay, nama Nuri Faizah. Okay, kita orang Ifa dengan Haziq, lagi seorang mentor akan guide korang macam mana nak jawab soalan untuk chapter 1. So ni untuk summary chapter 1 thermodynamics. So in terms of thermodynamics ni kita ada 3 terms. Dari internal energy, first law dengan second law of thermodynamics. So apa itu first law? So first law is energy can be converted from one to another but cannot be created or destroyed. So it also can change from one form to another. So untuk internal energy kita ada satu je equation which is internal change of internal energy equal to Q plus W. So untuk Q plus W ni kita kena letak sign, kita kena ingatlah kita kena ada sign. Sign dia kena betul sama ada positif atau negatif. Kalau tak letak sign, tak dapat markah lah, jawapan dia akan jadi salah. So kita boleh tengok kat sini, in the system kalau untuk Q, kalau the Q ataupun heat tu is absorbed in the system, dia punya sign akan jadi positif. Kalau Q ataupun heat is released from the system, the sign will be negative. Sama juga macam work done, kalau work done on the system, dia punya sign akan jadi positif. Kalau work done on the surroundings, dia akan jadi negatif lah. So untuk table ni adalah untuk korang, boleh korang kena hafal lah untuk senangkan korang jawab soalan. So table ni dia cerita pasal constant thermal process, isobaric semua tu yang tentang constant pressure, constant temperature, constant volume. So in case kalau soalan tentang constant pressure, so kalau nak cari W, korang kena guna equation apa. So dekat dalam table ni semua dah ada, dah provide untuk korang. So better korang hafal lah. So untuk table ni korang boleh baca sendiri ataupun revise sendiri. Sebab table ni tak susah pun nak hafal. Okay, untuk Haziq, boleh start? Okay, thank you Sis Sifa. Alright, so untuk second law of thermodynamics pula, kita orang I akan terangkan secara ringkas je. So untuk macam biasa, bila macam first law ada formula dia juga, second law pun ada formula dia juga. Okay, formula dia macam biasa, entropy product minus reactant. Okay, kalau macam you all tengok, entropy total entropy product minus total of entropy reactant. So macam biasa, kalau kita tengok definition of second law, dia kata the entropy of the universe increase in a spontaneous process and remain unchanged in an equilibrium process. Okay, remain unchanged in equilibrium process ni dia tidak ada berlaku perubahan tenaga. Maksudnya bila tidak ada berlaku perubahan, dia berada dalam equilibrium. Macam you all ada belajar heat equilibrium, so macam itulah. Okay, so dalam bab ni you all kena faham 3 definition. Maksud entropy, maksud enthalpy dengan masuk free gas energy. Untuk entropy, I bagi example, okay. Entropy ni macam kalau you all lari. Okay, you all lari, bila siapa-siapa tu you all dah penat kan. Okay, bila you all tengah lari, kerja you all tengah buat kerja. So bila you all dah berhenti, you all tak buat kerja. Tetapi bila you all berhenti, haba akan riliskan. Maksudnya bila you all tengah lari tu, haba tak rilis. Tapi bila you all berhenti, haba rilis kan. So haba tu lah entropi. Okay. So itulah maksud entropi. Kalau enthalpy pula, kata apa, seluruh haba dalam tubuh badan you.
Maksudnya haba time you all tengah lari, but at the same time haba yang you all kata apa dalam body, maksudnya chemical reaction dalam body pun ada hasilkan haba juga. So kalau kita total out semua tu jika jadi enthalpy, maksudnya all of the heat that in the system. Okay, semua haba dalam sistem. Okay, so itu untuk enthalpy. Kalau untuk free gives energy, total up entropy dengan enthalpy. Okay, the combination of the entropy dengan enthalpy, bila you all combinekan total up, dia akan jadi free gives energy. Okay, so untuk table yang dalam ini, you all kena ingat lah. Okay, you all kena ingat, you all boleh baca sendiri macam mana. Sama ada spontan ataupun tidak suatu reaction tu, okay, bila spontan ataupun tidak, simbol apakah yang akan menyebabkan reaction tu jadi spontan ataupun tidak. Okay, you all boleh baca ya, harap-harap you all faham. Okay, kita boleh proceed kepada question. Sisipa. Okay, nampak tak? Korang nampak tak slide kat sini? Nampak. Nampak. Okay, so sekarang kita akan terus proceed kepada question yang kita upload dekat GC. So, korang dah buat ke soalan ni? Ada yang dah try buat ke? Belum. Okay, tak apa. Okay, kita akan bincangkan lah. So, ask dia macam mana. So, untuk question 1, by applying the first law of thermodynamics, calculate the quantity listed in joules for a system of 1 mole of a gas in a cylinder with a movable piston for the following cases. So, untuk soalan pertama, the gas absorbs 234 joule of heat and is compressed by 534 joule of work. So, we need to find the internal energy. So, contoh ni adalah dia punya cylinder. So, dia kata kat sini the gas absorbs. That means the gas absorbs means that the Q will be, the sign will be positive. Okay, so if it compressed by 534 joule of work, so it means that the work done is on the system. So that's mean dia punya W adalah positif. Sekarang ni dia nak cari internal energy, so kita just take dia punya equation, iaitu change of internal energy equal to Q plus W. Kita masukkan information kita dapat tadi. Jawapan dia kita akan dapat positif 768 joule. So untuk sign negatif dan positif ni dengan unit SI korang kena letak. Kalau korang tak letak, jawapan dia akan jadi salah. So pentinglah untuk korang tahu macam mana nak macam nak letak positif dan negatif tu. Okay. So untuk next question, soalan ni sama macam soalan satu. Cuma beza dia dekat sini gas dia is cooled. So the gas is cooled. Slide please. Okay. Okay. The gas nampak? Nampak. Okay. So the gas is cooled mean that the gas is released from the system. So bila release system, haba dia hilang, so dia akan jadi negatif lah. So the Q akan jadi negatif 106 joule. So kita sebabkan dia nak cari internal energy, kita just masukkan pada dalam equation information yang kita dapat tadi. Yang jawapan dia kita akan dapat positif 136 joule. So setakat ni ada apa-apa soalan tak korang nak tanya? Tak ada. Okay, faham semua Okay, untuk soalan nombor 3, the gas is heated at constant pressure from 298 Kelvin to 398 Kelvin. So soalan ni kena cari heat ataupun Q supply dekat gas ataupun dekat sistem. So dekat sini dah state dah equation apa yang korang kena pakai. So equation dia Q equal to NC delta temperature, delta T. So dekat sini, dekat equation ni dah bagi tahu dah apa dia punya temperature apa. Sekarang ni yang tak ada adalah N dengan C. C ni heat capacity. So cara nak cari heat capacity, korang kena pakai equation C equal to 5/2R. Okay, in case kalau screen ni freeze kan, korang just interrupt Kak, slide. Freeze. Freeze juga Ini okay tak?
Freeze. Ya. Masih freeze. Okey, dah nampak dah. Okey dah. Okay, sorry Okay, so cara nak cari heat capacity, korang kena pakai equation 5/2R. So R korang dah tahu kan value dia apa, sebab value dia selalu dia akan bagi. So value R adalah 8.314 J mol negative 1 K negative 1. So heat capacity kita akan dapat 20.785 J mol negative 1 K negative 1. So sekarang dah dapat dah untuk heat capacity. So kita cari change of temperature. So 398 minus with 298. So jawapan dia akan dapat 100 Kelvin. So kita akan just masukkan balik dalam equation Q equal to NC delta T. So kita akan assume N adalah 1 mol sebab dia tak bagi dia punya equation untuk reaction ataupun dia tak bagi berapa mol, dia tak bagi mass semua tu kan. So kita akan assume N dia adalah 1 mol. So kita akan masukkan dalam equation balik 1 mol darab dengan 20.785 multiply dengan 100 Kelvin. So jawapan dia kita akan dapat positif 2078.5 Joule. Okey tak? Sekarang ada apa-apa soalan lagi tanya? Kak, formula C tu specific capacity. Sorry tak dengar lah. Apa dia? Formula C tu formula apa? Formula C ni dia ada bagi dekat table tadi, tak silap. Kita pakai CP sebab dia nak pressure, sebab dia bagi tahu constant pressure kan. So kita tahu dia punya heat capacity adalah untuk pressure. So kita akan pakai equation 5/2R. Faham tak? Okay. Okay. So kita akan move untuk question number 4. Untuk question number 4 ni, dia macam tadi juga. Sekarang ni dia adalah cari untuk work done. So untuk constant pressure. So macam tadi kat table tadi kita dah bagi tahu bila constant pressure nak cari work done, kita kena pakai equation W equal to negative P delta V. So daripada sini kita akan just masukkan information yang dia bagi. So equal to external pressure dia bagi tahu dah 2.50 atm. So dia punya change of volume pun dia dah bagi tahu kat sini. So 1 tolak dengan 0.25 liter. So jawapan dia kita akan dapat dalam negatif 1.875 LATM. So sekarang ni bukan jawapan akhir. Sebab apa? Sebab jawapan dia adalah LATM. Kita nak dalam untuk work done, kita kena dapat jawapan dalam joule. So cara nak tukar kepada joule, dia dah bagi kat sini 1 LATM bersamaan dengan 101.32 joule. So kita akan darab dengan 101.325 joule per 1 LATM. So sekarang kita boleh potong LATM ni. Kita akan dapat jawapan akhir lah. Negatif 189.98 joule. Kat sini ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay. Kita akan proceed ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni sama je macam soalan nombor 1 dengan nombor 2 tadi. So kita just keluarkan information yang dibagi. Okay. Dia punya Q adalah positif dan W pun ada positif. Lah. Freeze. Freeze. Okay. Boleh? Nampak? Okey dah. Okay. Boleh dah. Okay. Okay, soalan ni sama je. So kita just masukkan je dalam equation delta E equal to Q plus W. So jawapan dia kita akan dapat positif 235 kilojoule. Okay. Sekarang kita akan move kepada soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3, nampak tak? Nampak. Sekarang ni soalan nombor 3 ni dia nak cari external pressure pula. So kita kena pakai equation W equal to negative pressure change of volume. Sebab apa kena pakai equation ni? Sebab kalau kita tengok information yang dia bagi kat soalan, okay, dia dah bagi dah the work done is negative 1.24 kilojoule. Dia dah bagi volume. Sekarang ni kita nak cari external pressure. So semua apa yang dia nak dia lengkap dalam equation ni. So kita boleh pakai equation ni. Sekarang just masukkan. So the work done is negative 1.24 kilojoule equal to P kita tahu lagi. And then the change of volume 13.5 minus 10 liter. Sekarang ni untuk negative 1.24 kilojoule ni, sebab kita nak cari pressure or ATM, kita kena tukar kilojoule to LATM.
So macam nak tukar, macam soalan nombor 3 tadi, 1 ATM tu. So kita akan tukar dengan darab, kita akan tukar kepada joule dulu dan kita akan tukar kepada LATM. So boleh pakai untuk yang macam ni lah. Negative 1.24 kilojoule multiplied with 10 cubic joule per 1 kilojoule darab dengan 1 LATM per 101.325 joule equal to negative 3.5p. Sini kita boleh potong kilojoule and joule. Jawapan kita akan dapat negative 12.24 LATM equal to negative 3.5p. So P kita akan dapat 3.50 ATM. So zero kat sini penting sebab ATM dia kena, walaupun ada zero kat belakang tu korang kena letak juga. At least one lah. So unit pun korang tak boleh lupa untuk korang kena letak lah untuk dapat markah. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Kita akan proceed soalan number 4. Soalan number 4 ni untuk predict sign of entropy. Entropy change. Freeze lagi. Freeze lagi. Okay. Okay, nampak? Dah. Okay. Okay, bila kita nak kena predict sign of entropy change of system, kita boleh tengok kat sini. So dekat sini kita boleh tahu phase of the system kan. Kita ada solid, liquid and gas. So bila solid ni dia punya phase ataupun sistem ni adalah more ordered. Sebab kalau kita tengok dia punya structures pun, dia punya molekul tu semua rapat-rapat. So kalau gas dia macam jauh-jauh jarak-jarak. So dia akan jadi disordered lah ataupun chaos dalam dia punya structures. So the more disordered the phase of the system, okay, the entropy will increase. So sign dia akan jadi positif. But otherwise, kalau the more ordered the phase of the system ataupun state of the system, so the entropy will decrease, which means the sign will be negative. Okay. So untuk soalan H2O, liquid kepada gas kan, so kita tengok dia punya phase lah, phase of reactants and the products. So phase of the reactants is liquid to gas. So kalau kita tengok dekat rajah yang kita dah bagi kat situ, so liquid to gas, disordered to more disordered. So that means that the entropy is increasing. So the sign will be positive. Okay, kalau untuk yang AG ni korang rasa apa jawapan dia? Anyone? Yang mana AG Untuk AG, equation AG. Entropi dia kan rasanya decrease. Kalau decrease, sign dia akan jadi? Negatif. Negatif, okay betul, negatif. Okay. So the rest solid to gas dia akan jadi positif lah sebab dia more disordered. So same dengan yang BA, barium, dia akan, sign dia juga akan positif. Setakat ni ada apa-apa yang nak tanya? So far tak ada. Okay, so far tak ada. Kita akan move to the fifth question. So ini akan masuk pada second law mengenai entropy change. Slide. Okay. So ni mengenai entropy change in universe reaction. So dekat sini dia bagi tahu at 298 Kelvin, the formation of ammonia has a negative entropy change. So negative entropy change, dia punya sistem dia bagi tahu negatif. So kita akan dah bagi tahu dah dekat sini entropy change in the reaction is negative 197. So dia punya entropy change entropy system dia adalah negative 197 lah. So sekarang kita nak kena cari dia punya entropy change of surrounding. So macam nak cari, kita kena guna equation negative delta H system over dengan temperature. So delta H value pun dia dah bagi tahu kat sini untuk NH3. So kita just masukkan balik. And dia punya temperature adalah 298 Kelvin. Korang kena pakai Kelvin Kalau dia bagi Celsius, kena tukar kepada Kelvin. Okay, so answer kita akan dapat positif 154.03 J mol K. So dia punya sign pun korang kena ingatlah, kena betul-betul calculate lah dia punya sign. Kalau sign dia salah, jawapan dia akan jadi salah. Okay.
Okay, bila dah dapat dia punya entropy change of system and surrounding, kita akan masuk terus dalam equation. So jawapan ni kita akan dapat negatif 42.97 J per mol K. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita akan proceed kepada Haziq pula. Ke korang nak rest kejap? Korang nak ada sekejap ke? Tak apa, tak apa. Tak apa, okey. Kita proceed ya. Ada teruskan. Okey, okey. Eh. Boleh nampak you all? Boleh. Okay, Boleh. so tadi Sis Ifa sudah terangkan mengenai soalan yang berkaitan dengan first law of thermodynamics. So, untuk second law of thermodynamics is quite complicated, but don't worry, it's gonna be easy if you all understand. So, you all mesti dah faham kan apa maksud entropy, enthalpy dengan free gas energy. So kalau you all dah faham, alhamdulillah. Kalau you all tak faham, insyaAllah bagikan faham kerana next week kita korang akan test kan. So harap korang faham sebab this topic is very easy. Okay, very easy. Mula-mula macam kalau nak buat tu memang payah lah, tapi insyaAllah dia akan jadi easy. So kita go, let's start to the question 6. Alright, question 6 dia kata based on the thermodynamic equation below, calculate the standard heat free energy. Okay, so macam saya kata tadi, free gas energy dia melibatkan enthalpy dengan entropy, combination enthalpy dengan entropy. Alright, so don't worry, dalam soalan akan sentiasa diberikan nilai entropy dengan enthalpy supaya you all akan dapat standard free gas energy. Okay, cumanya you all kena alert, okay, equation ni you all kena alert. Alright, so untuk kita tahu standard free gas energy, alright, so solution dia. Okay, so bila kita nak tahu tentang free gas energy, firstly you all kena tahu formula dia. Okay, so you all dah belajar formula free gas energy. Free gas energy is all of the system equals to enthalpy of all of the system minus product of temperature times entropy all of the systems. Okay, so that's the formula you all kena apply dulu so you all faham. And you all firstly dalam persamaan ni kita ada enthalpy dah, don't worry, nilai enthalpy dah diberi. Alright, so temperature pun dah diberi. Soalan minta 25 darjah Celsius. Okay, so bila temperature, so kita nak kena cari entropy. Say, okay, so according to the formula yang dalam summary tadi, kalau kena ingat you all, bila bicara tentang enthalpy dan entropy, you all kena tahu product minus reactant. Okay, it's very important. Entropy ke enthalpy ke, kalau soalan minta entropy enthalpy, product minus reactant, easy. Okay, untuk nilai tak apa, basically soalan akan diberikan nilai entropy dengan enthalpy, so tak ada masalah, you all tak payah nak cari kat dalam table. Okay, sudah susah cari. Okay, sebab dalam soalan akan diberi nilai entropy dengan enthalpy. Kalau tak ada pun you all boleh carilah. Okay, dalam table akan diberi. Okay, so macam biasa. Okay, so untuk sepanjang pengiraan pastikan koefisien tu kena ada. Okay, macam dalam, sebab itulah I tadi kata kena alert dengan equation ni. Okay, you all kena alert. Kerana apa? Kerana ada koefisien yang you all perlu letak kat dalam calculation. Okay, kerana ia melambangkan nilai mol. Okay, melambangkan nilai mol. So bila you all masukkan, you all akan dapat negative 310.2 J over mol K. Dapat jawapan ni? So kalau dapat, alhamdulillah. Okay, so bila entropi sudah dapat, macam biasalah, entropi sudah dapat, temperature dah dapat, enthalpy dah ada, masukkan semua nilai dalam formula free gas energy. Dan masukkan, okay, ini yang kena alert, temperature. Basically temperature dalam soalan dia akan bagi darjah Celsius. Okay,
So apa-apa pun you all kena tukar dulu darjah tu pada Kelvin. Okay. Macam biasa 25 times 278 Kelvin akan dapat suhu Kelvin. Okay. Kena dalam Kelvin. Kerana apa? Kerana entropi dalam Kelvin. Okay. Kita nak cancelkan unit Kelvin. So kita kena tukar pada Kelvin. So I dapat negatif 15467.23 kilojoule over mole. Okay, sini I nak you all take alert unit. Okay, basically untuk student selepas macam abang sendirilah. Abang sendiri pun kadang-kadang unit pun boleh tersalah. Okay, so untuk unit you all kena hafal, okay. Untuk entalpi dia kena kJ over mole. Untuk entropi kena J over mole K. Alright, tapi apabila kita nak masukkan dalam persamaan free gas energy, kalau you all tak tahu nak letak unit apa, you all kena buat kata apa pengiraan unit, kena pengiraan cancel unit. Okay, so macam mana boleh dapat kJ over mole ni untuk apa unit free gas energy? So macam tadi K, I kata K boleh cancel, so tak ada masalah, K tak ada. Dan joule. Untuk J pula lebih untuk kes macam ni yang apa kita kena ambil kJ over mole. Okay, kJ over mole. Kerana apa? Kerana kJ over mole ni dia lebih besar. Okay, so unit akan dapat kJ over mole. Unit last. Okay, so ada any questions for this? Tak ada. Okay, so proceed pada next question. Okay, next question ni sama juga macam question sebelum ni. It's very easy. Okay, macam biasa nilai akan diberi, equation akan diberi, suhu pun okay dia dah bagi Kelvin dah, so tak ada masalah. Okay, macam biasa produk minus reactant. Okay, you all kena apply formalin dulu supaya boleh take alert. And okay, sorry. Okay, so coefficient pun kena letak, and I dapat negatif 10.07 J over mole K. Alright, so ini I punya entropi. Okay, kalau dapat jawapan, alhamdulillah. Okay, dapat jawapan? Semua? Dapat. Alright, so macam biasalah dia minta free gas energy. So free gas energy macam biasa, you all dah dapat entropi semua, you all masukkan je. Okay, untuk suhu pun you all kena take alert juga suhu. And I akan dapat negatif 622 kilojoule over mole K. Okay, ini I nak explain to you all mengenai free gas energy. Okay, why free gas energy negatif, dia punya magnitude nilai dia negatif, dia akan jadi spontaneous. Nak dibandingkan kalau free gas tu positif, dia akan jadi non-spontaneous. Kenapa? Kerana apabila free gas energy dia jadi negatif, kata apa, Haber dirilis. Okay, bila Haber dirilis, chemical reaction akan react secara spontan. Okay, maksudnya dia akan react, dia akan bergerak, dia react secara rawak. Dia akan react secara rawak. Okay, so itu mengenai free gas energy, sedikit mengenai free gas energy. Okay, sebab itulah entalpi dengan entropi kena combine sekali untuk dapatkan free gas energy. Alright, kita pergi pada next question. Okay, next question ni I akan keterangkan lebih lagi. Okay, so macam biasa dia bagi persamaan. Okay, the reaction that occur internal combustion engine is, kita bagi persamaan macam biasa, you all kena alert. And dia ada bagi nilai juga. Okay, so basically student dia akan keliru tau sama ada yang ni dengan ni sama tak dengan yang ni macam abang sendiri pun kadang-kadang fikir yang macam sama je, baik kita ambil jawapan daripada table ni tapi tak, dia tak sama. Tak sama kenapa? Dalam soalan minta nilai ni juga tapi pada 25 darjah Celsius. Okay, untuk yang ni dalam table ni dia hanya nilai teori sahaja. Okay, nilai teori, dia bukan nilai pada suhu ke apa. Okay,
Okay, so soalan minta for the reaction at 25 degree darjah Celsius. Okay, itu tu soalan pertama. Easy je. Okay. Itu soalan yang kedua, dia minta find the temperature at which the following reaction becomes photogen. Soalan dua ni dia susah sikit. Nanti terangkan. Okay, pergi pada solution terus. Okay, untuk soalan yang pertama, macam biasa, apabila soalan tanya entalpi atau entropi, you all kena, dalam kepala you all kena tahu product minus reactant. Okay, tak kisah entalpi ke entropi ke, product minus reactant. Alright, itu pertama. Yang keduanya, coefficient. Coefficient, macam biasa. Dan untuk soalan untuk entalpi dia, I dapat 180.58 kJ over mole. Okay, so siapa yang betul, alhamdulillah. Check, take a look, okay. Alright, itu untuk entalpi. Untuk entropi, macam biasa, masukkan semua, masukkan coefficient dalam equation. I dapat positif 25.2 J over mole K. So, okay. Setakat ni faham? Ada apa-apa soalan? Faham. Okay. Ingat product minus reactant. Okay, so alright, itu soalan nombor satu. Soalan nombor satu easy. Alright, untuk soalan nombor dua. Okay, ini I akan terangkan. Berlanjut. Okay, untuk soalan nombor dua ni, balik pada soalan minta find the temperature at which the following reaction become spontaneous. Okay, untuk kes macam ni, bila soalan minta which the following reaction become spontaneous, maksudnya reaction ni kita nak tahu bila reaction ni akan react secara spontan ataupun tidak. Okay, dan bila macam mana kita nak tahu? Okay, I nak terangkan. Okay, so firstly, bila kita nak cari temperature, automatically kita kena fikir free Gibbs energy. Kerana apa? Kerana nilai entropi, nilai entalpi dah ada. So bila nilai entropi dengan entalpi dah ada, kita combine-kan, dia akan jadi free Gibbs energy. So free Gibbs energy ni kita perlu apply dulu pada free Gibbs energy sebagai wakil kepada entalpi dengan entropi. Okay, so kita apply nilai formula free Gibbs energy. Okay, sekarang tanya why 0? Okay, dia zero sebab waktu tu waktu tu antara sistem dengan surrounding dia remain unchanged. Kalau you all balik kepada second law of thermodynamics, dalam definition tu dia kata remain unchanged at equilibrium process. So bila definition tu ada dalam second law of thermodynamics, kalau kenapa perlu letak zero untuk mematuhi second law of thermodynamics. Okay, so kita letak zero. Dan temperature semua, okay, temperature dah ada, tak ada masalah. Temperature kita kena cari lah sebab dia kata find the T dulu. Kita nak cari temperature. Okay, so temperature I dapat 7165.87 Kelvin. Alright, you all punya temperature kena betul tau, supaya you all boleh tahu sama ada spontan ataupun tidak persamaan tu. Okay, so bila dah dapat temperature ni, next step adalah kita nak tahu adakah reaction ini become spontan ataupun tidak. Kita nak tahu bolehkah reaction ni react secara spontan. So basically untuk pengetahuan you all, basically kita akan dapat reaction yang spontan. Kerana apa? Dalam life ni chemical reaction always spontan. Okay, so macam biasa, you all kena guna teknik ranging. Okay, teknik ranging. Sebab kenapa? Kerana mengikut kepada free Gibbs energy, kalau positif akan non-spontaneous. Kalau negatif akan jadi spontaneous. Okay, so you all kena buat ranging untuk menentukan sama ada spontan ataupun tidak. Okay, so next step kita nak menentukan sama ada spontan ataupun tidak, kita kena assume nilai yang berbeza. Okay, kita kena assume nilai ikut ranging. Macam sekarang ni kita ada dua ranging kan. Kita ada dua ranging, lesser than and bigger than. So bila untuk lesser than, contoh I akan ambil temperature 0. Kerana apa? Kerana bila lebih jauh, lebih easy untuk kita tahu jawapannya yang lebih jelas. So you all masukkan je nilai 0, akan dapat jawapan positif. Okay, kenapa dapat jawapan positif?
Kerana bila dapat jawapan positif, dia lebih mudah untuk kita dapat jawapan tu. So bila lebih mudah, tetapi tak cukup lagi kerana dia positif. Kita nak sign negatif untuk jadikan dia spontan. Okay, so kita pergi pada next ranging. Next ranging is bigger than. So bigger than, I ambil yang positif, yang lebih besar daripada nilai 7,000 ni. So I ambil 8,000. Okay, so macam biasa bila I ambil 8,000 ni, I masukkan dalam equation Freegas energy, I akan dapat negatif. Sign negatif. Jawapan sign negatif. So bila kita dapat jawapan sign negatif, maksudnya reaction tu boleh jadi spontan. Okay. So bila kita dapat negatif tu, jawapan negatif, okey lah, kita dapat jawapannya lah. Tetapi tak habis lagi. Conclusion is very important for you all kerana yang conclusion ni is untuk mendapat jawapan tu lebih jelas. Okay, so conclusion ni kena tulis. Okay, alright, ada apa-apa soalan? Tak ada rasanya. Tak ada boleh faham? Okay, insyaAllah. Kalau tak faham lagi, kita boleh ke tepi kalau tak faham. Okay, so soalan 9 sama je. Soalan 9, kita cari dia punya temperature dia. So bila kita cari temperature, okay, Freegas pastikan 0, okay. Kena wajib pastikan 0. So suhu I dapat 698.23 Kelvin. Okay, take alert. I dapat suhu ni. Dan kita guna technique ranging. Macam biasa, technique ranging. Dan, okay, lepas technique ranging, assume 0. Lepas assume 0, akan dapat jawapan positif. Lepas tu next, untuk next ranging, kita ambil nilai yang lebih besar daripada, yang lebih jauh daripada tu. So dah dapat nilai ni, kita masukkan, akan dapat jawapan negatif. Maksudnya kita tak kira lah value tu berapa, asalkan tanda tu yang kita nak tengok. Value tu kita tak kira sangat. Kita nak tengok tanda tu. Kalau dapat jawapan negatif, betul lah jawapan kita. Okay. So macam biasa, you all dah dapat jawapan negatif. Buat conclusion, ni conclusion I. So alright. Sama je macam tadi. Okay, so kita pergi pada last question. Okay, last question pun sama juga. Sama je macam tadi. Pergi pada solution terus. Okay, untuk solution sama juga. You all cari temperature. I dapat temperature 352.12 Kelvin. Okay. I dapat temperature ni, and dapat temperature, kita buat ranging lesser than bigger than, dan untuk lesser kita assume 0 sebab I lebih prefer 0. Kenapa? Sebab 0 is very lot easier. Dan I dapat positive sign, positive 58.1 kilojoule. So tak habis lagi, you all kena buat ranging untuk bigger than pula. I dapat ranging bigger than negative 106.9 kilojoules. Okay, so kalau siapa yang betul tu, okay, siapa yang dah buat. Alright, so dah dapat negatif, conclusion jangan lupa. So ini conclusion I. Alright, itu saja. Any questions? Ada apa soalan? Untuk chapter 1, first law, second law of thermodynamics yang you all tak faham. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh PNTP. Tak ada Okay, Sisifa. Okay, kalau tak ada, so setakat ni je lah kita orang just guide korang untuk chapter 1. So korang test next week kan? Ada
So good luck untuk test next week. Good luck lagi untuk next week. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Bisa. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye semua, good luck. Terima kasih. Bye. Terima kasih.